أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita teruskan siri pembelajaran kafah kita, yang mana pada kali ini kita akan tengok berkenaan dengan kefahaman Al-Quran surah Al-Humazah, iaitu bagi subjek kefahaman Al-Quran tahun 3. Okay, dan kita telah bacakan tadi surah Al-Humazah, kemudian kita akan bacakan sekali lagi surah Al-Humazah ini bersama-sama dengan dia punya maksud dia. Okey, jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pencela. Maksudnya kat sini, kecelakaan besar bagi setiap orang yang suka mengumpat ataupun mengata orang secara berdepan. Kita sama ada kita mengumpat ataupun kita kutuk orang tu depan-depan. Allah kata wailu, kecelakaan. Okay, kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mengata orang. Okay. Kalau kita tengok kat sini, maksud daripada perkataan humazah itu adalah humazah bermaksud belakang. Belakang ni maksudnya kita boleh faham dengan cara mengumpat lah. Bila mengumpat ni tak ada orang kat depan kita, orang tu tak ada kat depan kita, tapi kita bercakap tentang dia, tentang keburukan dia. Okay. Kemudian lumazah pula adalah berhadapan. Okay, berhadapan muka, depan-depan muka. Kita kata kat orang tu, mengutuk ataupun mencerca di hadapan orang tu sendiri. Orang tu ada kat depan kita tapi kita kutuk dia. Okay, so Allah kata kecelakaan yang besar. Okay. Allazi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Kecelakaan juga bagi orang yang suka mengumpul harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Maksudnya kat sini, tak salah nak cari harta, tak salah untuk jadi kaya, tapi jangan terlalu berbangga dengan kekayaan. Okey. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dunia ini. Okey. Orang yang tamak akan harta ni, dia akan sangka yang harta dia tu dapat mengekalkan dia di dunia ni. Dia tak matilah, boleh hidup lama. Kalau sakit, dia boleh berubat, dia banyak duit. Okay. Kalla layumbadhanna fil hutamah.
Allah kata tidak sama sekali. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Tak kekal. Bila dia mati, bila sampai hari akhirat, orang-orang yang seperti ini, pencaci, pencela, ataupun orang yang bermegah dengan harta ni akan dicampak ke dalam neraka yang bernama Al-Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan sudahkah engkau tahu apa dia Al-Hutamah? Apa dia neraka? Allah tanya balik. Apa dia neraka Al-Hutamah tu? Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Ada ulama tafsir yang cakap narullah ini satu neraka yang paling takutlah. Biasa kita dengar dalam ayat Al-Quran tu dia kata neraka Jahannam, tapi dalam ayat ni narullah ini yang paling ditakuti oleh para ulama, kerana ada yang berpendapat bahawa narullah itu adalah satu neraka. Al-Hutamah ni adalah satu neraka yang apinya Allah nyalakan sendiri. So maksudnya apinya lagi kuat bagi orang-orang yang mencaci, mengumpat, mencela orang yang tamakkan harta. Okey. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang mana apinya naik menjulang ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat ke atas mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Kalau orang yang orang yang suka mengumpat, suka mencela, kemudian suka berbangga dengan harta mereka tadi, akan dimasukkan ke dalam neraka Al-Hutamah, yang mana apinya yang menjulang-julang. Kemudian neraka itu dia kata ditutup rapat. Maksudnya tak ada ruang untuk keluar. Tak ada ruang untuk kita kata kalau nak melarikan diri pun tak dapatlah, memang taklah. Okey. Kemudian orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut diikat pada tiang yang panjang. Dahlah dimasukkan ke dalam neraka, diikat pula dengan api yang menjulang, kemudian neraka tu ditutup rapat pula. Maksudnya memang dibakar habis. Okey. Itulah dia punya maksud daripada surah Al-Humazah ni. Okey, bila baca, kita hayati surah Al-Humazah ni, takut ya rasa untuk buat perkara-perkara yang Allah larang pada ayat pertama dan ayat yang kedua tu. Okey, seterusnya kita tengok latar belakang surah. Okey, latar belakang surah. Yang pertama, surah ini adalah mengandungi 9 ayat. Kemudian ianya tergolong dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Madinah. Okey, seperti mana yang kita tahu, surah-surah yang ada dalam Al-Quran tu, dia ada dua tempat penurunannya, iaitu Makkiyah dan Madaniyah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Okey, seterusnya, nama surah diambil sempena pengumpat dan pencela yang terdapat dalam ayat yang pertama. Okey, yang kita telah bacakan tadi. Surah ini adalah surah yang ke-104, tetapi kronologi penurunan, kalau nak ikutkan, Rasulullah menerima wahyu ini pada kali yang ke-32. Okey. Seterusnya, intipati surah. Apa yang terkandung dalam surah ini? Yang pertama, Allah Ta'ala memberi ancaman terhadap pengumpat dan pencela. Dan yang kedua, terdapat golongan yang suka berkata buruk terhadap orang lain dan mengumpul harta tanpa bersedekah. Dia mengumpul harta, dia tamak dengan harta dia tanpa dia ada rasa keinginan untuk bersedekah ataupun berkongsi harta dia dengan orang lain yang lebih susah. Okey.
Seterusnya, pengajaran surah. Okey, apa yang kita boleh ambil ataupun ambil pengajaran daripada surah ini adalah yang pertamanya, hendaklah menghindari daripada sifat-sifat mazmumah yang ada dalam ayat surah ini, mengumpat, mencela, kata orang, mengata orang, ataupun mengutuk orang depan-depan. Okey, jauhi daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela ataupun sifat-sifat yang buruk. Okey, seterusnya, hendaklah sentiasa bersedekah dan tidak tamak mengumpul harta. Okey, hendaklah sentiasa bersedekah dan tidak tamak mengumpul harta. Dan yang ketiga, hendaklah takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat-ayat yang dalam surah Al-Humazah ni, Allah cerita satu neraka. Allah kenalkan kita dengan satu neraka yang mana apinya menjulang-julang, neraka itu tertutup rapat. Kemudian orang yang berada dalam neraka ni akan diikat pada tiang, diikat ketat dan tanpa diorang ada peluang untuk melarikan diri ke sebagainya, tak adalah. Okey. Seterusnya, okey, habislah sampai situ. Okey, itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan kefahaman Al-Quran surah Al-Humazah. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dalam mengulang kaji pelajaran ataupun memberi pengajaran dalam hidup kita seharian. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.